nak promotekan produk ataupun servis anda menggunakan Facebook Ads? Cadangan saya, jangan buat dulu selagi anda tak tonton video ni sampai habis, sebab saya akan terangkan kepada anda produk dan servis apa yang sebenarnya sesuai dan juga yang tidak sesuai dipromotkan menggunakan Facebook Ads. Nak tahu apa jawapan dia? Jom check it out. Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Syafiq Taib dari Syafiq Taib TV, yang mana saya akan selalu berkongsikan tips, teknik dan juga strategi terkini untuk anda sukses sebagai seorang solopreneur dan juga freelancer. Jika ini adalah kali pertama anda berada di channel ini, jangan lupa tekan button subscribe supaya anda tidak terlepas tips dan pelbagai lagi info-info menarik daripada channel saya ini. Baik, dalam video kali ini saya nak berkongsi dengan anda produk-produk atau servis-servis yang dibenarkan dan juga yang tidak dibenarkan diiklan menggunakan Facebook Ads. Penting untuk anda tahu ni. Okey, secara umumnya boleh dikatakan hampir semua produk yang ada kat dunia ni boleh dipromotkan dengan menggunakan Facebook Ads, tetapi mengikut rules dan polisi yang ditetapkan oleh Facebook, ada beberapa jenis produk dan servis yang tak dibenarkan dipromot menggunakan Facebook Ads. Okey, so penting untuk saya memberitahu anda tentang perkara ini supaya tidaklah nanti ketika anda tengah bersemangat nak buat iklan, dah siap account, dah siap duit dan sebagainya untuk buat iklan, bila buat account anda kena disable, iklan kena reject. Okey, buat macam mana pun account kena, memang tak boleh buat, senang kata tak boleh buat lah. Okey, kalau anda, jadi kalau sebabkan mungkin kategori anda itu jatuh pada kategori produk-produk terlarang. Okey, jadi saya tidak mahu anda kecewa bila buat iklan tersebut. Alright, jadi anda kena tahu dulu apakah produk yang boleh dan tak boleh. Okey, jom saya mulakan dengan produk-produk terlarang. So, apakah dia produk-produk yang dilarang ataupun servis yang dilarang dipromotkan menggunakan Facebook Ads? Okey. So, anda kena tulis, catat apakah produk tersebut. Produk terlarang yang pertama iaitu produk yang berasaskan ataupun berunsurkan tembakau, tobacco. Okey. Contohnya rokok, okey, electronic cigarette, vape. So, produk-produk ini adalah produk-produk yang tak dibenarkan dipromot menggunakan Facebook Ads. Yang kedua adalah produk-produk yang jatuh pada kategori produk dewasa, adults product. Okey, yalah, saya rasa anda pun faham produk-produk 18 tahun punya. Okey, produk kuat, besar, panjang, pendek, kecil, besar kan. So yang macam tu. Alright, so produk yang berunsurkan berubat kuat dan sebagainya, so itu adalah produk-produk yang memang tak dibenarkan dipromot menggunakan Facebook Ads. So katakanlah anda terjumpa produk-produk tersebut lalu dekat Facebook anda, saya cadangkan anda cuba follow page tersebut dan tengok iklan tersebut. Biasanya kalau dilepas pun biasanya iklan tu tak lama, dan kalau anda perhatikan juga biasanya kalau orang buat iklan tersebut adalah produk yang dia menggunakan ayat iklan yang double meaning, tapi biasanya Facebook cepat detect produk-produk tersebut, biasanya tak lama. Tapi saya boleh kata produk itu adalah produk yang evergreen, sentiasa hot demand, tetapi sangat mencabar kalau nak menjual produk tersebut di Facebook Ads. Kategori produk terlarang yang ketiga adalah produk-produk yang berasaskan ataupun jatuh pada kategori medicine ataupun drug, produk yang dengan ubat-ubatan, boleh merawat, mencegah dan sebagainya. So that's why kadang-kadang produk-produk kesihatan, produk-produk kesihatan yang ada dekat Malaysia yang menggunakan Facebook Ads sangat-sangat mencabar untuk menggunakan Facebook Ads untuk mengiklankan produk mereka, sebab kalau ada perkataan seperti merawat, mencegah, mengubati dan yang sewaktu dengannya dalam copywriting mereka, biasanya Facebook akan detect benda itu sebagai produk-produk yang jatuh pada kategori terlarang yang ketiga, iaitu produk berdasarkan medicine ataupun drugs. So jaga-jaga kalau anda menjual produk kesihatan, so anda kena berhati-hati sikit, kena ada permainan dari segi copywriting untuk mengelakkan produk anda daripada jatuh pada kategori produk terlarang nombor 3 jadi. Okey, kategori keempat produk-produk ataupun servis yang terlarang dipromotkan menggunakan Facebook adalah yang berkaitan dengan financial products ataupun insurance product services. So kalau saya kata insurans dan takaful, saya yakin anda faham lah. Okay, produk berdasarkan insurans dan takaful memang tak dibenarkan dipromot menggunakan Facebook Ads. Begitu juga dengan yang berkonsepkan financial. Okay, contohnya MLM, okay, skim cepat kaya,
loan, refinance dan sebagainya. So itu juga adalah antara produk dan juga servis yang terlarang dipromotkan dengan menggunakan Facebook. Tapi kalau kata anda adalah ejen insurans, ejen loan dan sebagainya, so sebenarnya anda masih lagi ada peluang untuk menggunakan Facebook untuk mempromotkan produk ataupun servis anda. Cuma bezanya dia kena lalui proses, dia kena buat iklan yang bersifat educate. Maknanya mungkin dia bagi e-book, secara percuma terlebih dahulu. Dia menggunakan Facebook untuk tarik orang masuk dalam Facebook group yang mana dalam tu dia educate tentang kepentingan pengurusan kewangan dan sebagainya, and then barulah dia promotkan produk atau servisnya. So sebenarnya boleh, tetapi dia kena ada laluan lain sedikit. So dia ada cara dia lah. Okey, kategori produk terlarang yang seterusnya adalah kategori produk-produk yang berunsurkan weapon ataupun senjata. Okey, contohnya pisau, senapang, keris dan yang sewaktu dengannya. So kalau benda tu adalah kategori produk-produk yang jatuh pada kategori weapon, senjata, so memang itu memang tak dibenarkan. Okey, termasuklah kalau anda even menjual produk-produk mainan, mainan, tetapi mainan tu adalah contohnya pisau mainan, bukan pisau plastik yang budak-budak tu lah, itu tak apa. Contohnya dia yang memang betul-betul nampak macam pisau macam pisau rainbow, tapi itu adalah mainan. Tu tak boleh. Pistol memang pistol tembak getah je kan contohnya. Ada mungkin ada bulat kecil-kecil macam tu je. Mainan, tetapi ianya sebab nampak real dan sebagainya juga jatuh pada kategori produk-produk terlarang, iaitu kategori senjata, weapon. So sebab tu kadang-kadang ada orang yang mungkin menjual tools, yang nampak macam mainan, even lighter yang nampak bentuk macam pistol, dan macam-macam pelbagai, kan ada macam-macam lighter. Kalau dia jatuh, orang nampak kalau dia punya bentuk tu memang rupa macam sebiji weapon, so jaga-jaga benda tu boleh jatuh pada kategori senjata, iaitu produk-produk terlarang yang tak dibenarkan dipromot menggunakan Facebook Ads. Dan satu lagi produk yang jatuh pada kategori produk-produk terlarang dijual menggunakan Facebook Ads adalah yang bersifat branded content. Contohnya kita menjual barang kopi ori. Kan, barang kopi ori. Kita jual jam T-shirt kopi ori, jual jam tangan, jam tu kan. Baju, kasut dan sebagainya, dan kita memang beritahu itu adalah produk kopi ori. So jaga-jaga. Even kalau anda tak mention kopi ori pun, anda just tunjuk gambar, tapi orang tahu itulah gambar produk yang mungkin kopi ori dan sebagainya. So jaga-jaga dia punya efek bukan sekadar akaun kita kena disable, page kita bukan hilang, malah boleh memberi efek kepada kita punya Facebook personal punya akaun, sebab ini adalah berkaitan dengan kita melanggar hak cipta. So jaga-jaga berkaitan kalau anda menjual produk-produk semacam itu. So itulah dia antara beberapa jenis kategori produk ataupun servis yang dilarang dipromotkan menggunakan Facebook Ads. Jadi kalau produk anda tidak jatuh dalam pada mana-mana satu kategori yang saya dah sebutkan tadi, so jangan risau, so anda boleh saja mempromotkan produk-produk anda dengan gembiranya di Facebook Ads. Cuma saya juga suka untuk berkongsi dengan anda 3 jenis kategori. 3 kategori produk yang boleh anda jual di Facebook Ads. So saya pecahkan juga boleh 3 kategori yang mana anda mungkin boleh pertimbangkan nak pilih produk kategori 1, kategori 2 ataupun kategori 3. Alright. So kategori yang pertama adalah kategori produk yang tinggi permintaan, tinggi juga persaingan. Hot demand, hot juga dia punya persaingan, kompetitor. Biasanya produk ini kita kategorikan sebagai produk red ocean. Contohnya produk kesihatan, produk kecantikan, pakaian. Maksudnya produk ni sentiasa ada permintaan. Contohnya ubat kurus, ubat kencing manis, ubat nak putih, nak gebu. Begitu juga dengan pakaian. Produk ni adalah produk yang sentiasa ada permintaan, tetapi dalam masa yang sama juga ada banyak persaingan. Boleh dikatakan nak menjual tu tak ada masalah, tetapi ada sedikit mungkin cabaran dari segi nak closing sebab banyak persaingan. Jadi anda kena berhati-hatilah. Jadi kalau anda memilih produk-produk yang jatuh pada kategori hot demand tetapi persaingan yang tinggi, iaitu produk-produk kategori red ocean, so anda mungkin kena lebih be kreatif, kena mencipta keunikan anda sendiri daripada mungkin dari segi audiens anda dan sebagainya. Alright, itu yang pertama.
Kategori kedua adalah produk-produk yang bersifat evergreen. Okey, contohnya adalah produk-produk makanan. Okey, makanan ni tak kisahlah apa pun yang berlaku dalam situasi semasa, ada pandemik tak ada pandemik, okey, kena PKP tak PKP, permintaan terhadap makanan ni dia sentiasa tinggi, dan walaupun orang kata ramai orang menjual makanan, tetapi dia bukan satu masalah. Sebab orang ni rakyat Malaysia terutamanya dia suka mencuba produk-produk makanan yang baru, yang nampak macam viral, yang unik. Kadang-kadang produk tu tak viral pun, tetapi produk tu mungkin dia bersifat dia adalah suatu yang memang orang mengidam nak makan dan sebagainya. So memang orang perlukan. So produk makanan adalah antara niche produk yang saya kira evergreen, dan walaupun persaingan ramai tapi tidak ada masalah untuk anda menjual produk tersebut. Dan satu lagi produk yang saya kategorikan dalam kategori evergreen dan tiada masalah untuk menjual biasanya walaupun banyak persaingan, okey, adalah yang jatuh pada kategori info produk. Okay, so info produk sama ada ianya dalam bentuk fizikal maupun digital. Contohnya kalau dia kata fizikal, mungkin dia jual buku, mungkin jual DVD panduan. Ada ke DVD panduan lagi sekarang ni? Okay, tak tahu lah, tapi yang macam tu lah, alright. Ataupun mungkin kalau dari segi digital, ianya mungkin adalah e-book, mungkin adalah video rakaman, mungkin adalah kelas online, webinar dan sebagainya. So produk-produk yang bersifat info produk ini adalah produk yang sentiasa sahaja ada permintaan, sebab orang sentiasa dari masa ke masa memang nak tahu benda-benda mengikut problem masing-masing. Dia bukan sekadar tentang niche buat duit saja. Kadang-kadang berkaitan dengan tips parenting, okay? Even kalau tadi sebut pasal makanan, resepi, sentiasa je ada orang nak belajar tentang resepi, okay? Apa lagi berkaitan dengan parenting, berkaitan dengan financial, kewangan, macam mana nak mengurus kewangan. So itu juga jatuh pada kategori produk evergreen, iaitu berkaitan dengan info. Dan satu lagi produk yang boleh anda jual menggunakan Facebook, dan saya kira sangat seronok untuk dijual, adalah produk-produk yang jatuh pada kategori produk-produk viral. Apakah dia? Produk-produk viral ni biasanya adalah produk-produk yang bukan produk keperluan tetapi bersifat kehendak. Okey. Contohnya perkakas dapur, barang-barang rumah. Okey. Kalau pakai dapur, contohnya pinggan mangkuk viral, tudung saji viral, apa lagi? Pencuci bilik, pencuci tandas viral, coating kereta, okey. So macam-macam lah produk-produk yang viral yang orang tengok dia bukanlah satu keperluan, tetapi kalau ada dia satu macam bonus untuk orang, dan orang rasa macam, benda ni baru ni. Okey. So orang nak mencuba, dan mungkin ada biasanya dia ada isu-isu atau masalah-masalah tertentu yang cuba diselesaikan. Cumanya produk viral ni biasanya dia jenis untuk mereka yang suka hit and run. Dia tidak spesifik kepada satu produk, dia memang jenis suka jual macam produk. Okay, dia dapat satu produk, dia hit, okay, dia jual bantal ke dan sebagainya. Kemudian dia sampai satu masa produk-produk yang macam ni akan satu masa ramai orang pun menjual produk yang sama. Contohnya produk-produk ni adalah produk-produk yang datang daripada China, okay, yang mungkin dia import daripada China. So asalnya kita yang bawa, mungkin dah lepas beberapa bulan mereka ni pun dah tahu dah supplier kat China macam mana, dia yang bawa sendiri. So pada masa itu akan berlaku lambakan produk, dan mulalah orang main perang harga. Okay, orang main jual kat Shopee murah, sini murah. Okay. Jadi kalau anda nak main pada produk viral ni, jadilah yang terawal menjual produk tersebut, supaya anda boleh tapau kau. Lepas tu standby untuk next produk, sebab akan satu masa produk tu akan mula permintaan dia dah mula turun, sebab orang dah boleh dapat benda tu dengan murah. Jadi kalau anda menjual produk-produk yang viral ini, anda kena pulun kau masa awal-awal bawa, masa awal dia tengah viral tu, and then standby untuk the next product pula, sebab produk-produk viral ni biasanya dia sekejap. Okay, dan kemudian orang akan banyak beli, orang direct daripada supplier kat China, kemudian berlaku perang harga dan sebagainya. Jadi kalau anda dah standby waktu tu, anda dah boleh fokus untuk next product. Okay, so dia adalah produk yang sangat menarik untuk anda jual dekat Facebook, tapi anda kena cepat-cepat buat untung awal-awal, and then standby untuk next product. So itulah dia produk-produk dan servis yang patut anda tahu, sama ada ianya boleh dipromotkan menggunakan Facebook ataupun dilarang sama sekali dipromot menggunakan Facebook Ads. Okay, jadi saya harap ianya membantu anda untuk buat keputusan sama ada nak meneruskan niat membuat iklan menggunakan Facebook ataupun tidak. So sebelum saya tamatkan video ini, saya ingin tanyakan anda satu soalan. Apakah dia produk atau servis yang anda cadang untuk promotkan menggunakan Facebook Ads? Kongsikan dekat ruangan komen. Alright? Okay, so jangan lupa teruskan menonton video-video kita pada masa yang akan datang.
Assalamualaikum dan jumpa lagi.